Bil'alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Masuk tajuk baru, pasukan 52. Tajuk baru, syarat sah wuduk dan mandi. Fardu mandi, dah settle fardu mandi. Ada dua. Tajuk besar dia tata cara mandi wajib ataupun mandi sunat sama. Itu tajuk besar dia. Baik, masuk satu topik dia, satu topik mandi ni. Syarat sah wuduk dan mandi. Nak tengok syarat sah mandi dan juga syarat sah mengambil wuduk. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Bermula syarat sah wuduk dan mandi, yakni dan syarat sah mandi itu 12 perkara. Mesti cukup 12 perkara baru sah. Jadi syarat sah ni apa dia? Syarat untuk Allah terima wuduk. Itu dipanggil syarat sah. Syarat sah wuduk, syarat Allah Ta'ala nak terima wuduk kita ini, dan syarat nak terima mandi ni 12 perkara. Walaupun mandi itu kita mandi jadi, rata elok mandi, tapi mandi kita tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Tidak memenuhi syarat ataupun kriteria yang telah diperuntukkan oleh syarak. Itu dia beza fardu dengan syarat. Fardu ni nak jadi mandi, walaupun jadi mandi tapi kita tak jaga syarat, tak jaga kriteria yang telah diperuntukkan, maka tidak diterima mandi kita walaupun cantik. Okey, ada berapa syarat sah wuduk dan syarat sah mandi? 12 perkara. 12 perkara ni lengkap 12 perkara. Pertamanya daripada 12 perkara apa dia? Islam. Islam itu dipanggil syarat sah wuduk. Syarat untuk Allah Ta'ala terima wuduk mesti Islam. Maka ni tafriq bagi kata Islam. Apabila Islam syarat, maka keluarlah hukum, maka tiada sah wuduk dan mandi itu tak sah tu orang yang kafir. Walaupun dia mandi rata elok, walaupun dia ambil wuduk cantik, walaupun kita tengok wuduk dia ni cantik, cukup 6 juzuk wuduk. Apabila cukup 6 juzuk dinamakan wuduk, tapi tak sah wuduk dia. Kenapa? Kerana tak memenuhi syarat yang diperuntukkan. Apa dia syarat dia? Islam. Maka tiada sah wuduk dan mandi itu orang yang kafir. Sama ada sedar ataupun tidak, tak dikira. Ini kafir ni di sisi Allah Ta'ala. Sama ada ia sedar ataupun tidak, tetap dikira kafir dia. Tetap tidak diterima wuduk dia ataupun mandi dia, walaupun dia tak sedar yang kata dia ni terkeluar daripada agama. Melainkan istisna, yang kata ada juga orang kafir yang dikira wuduknya ataupun mandinya, dikira mandi dia, ni melainkan kafirah kitabiyah. Kafirah ni perempuan. Kafirah ni perempuan kafir. Kitabiyah ni yang ahli kitab, yang beragama asal, tu panggil ahli kitab. Dia panggil kafirah kitabiyah ni, itu perempuan Yahudi dan Nasara ataupun Nasrani yang asal keturunannya Nabi Isa alaihi salam, ataupun beragama dengan agama Nabi Isa alaihi salam, dan juga keturunan Nabi Yaqub alaihi salam. Dia tidak masuk, cuma dia tak masuk Islam ataupun tak beriman dengan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia berkekal dengan agama asal dia. Tu dia panggil kafirah kitabiyah. Ni kita dah sebutlah sebelum daripada ni,
syarat dia mesti dia tidak pernah yang pertama syarat dia mesti keturunan dia keturunan Nabi Yaqub alaihissalam, dan agama dia pula agama Nabi Isa alaihissalam, dia tak panggil apa, dia berpegang kepada agama asal Nabi Isa alaihissalam yang tidak diubah. Lagi pula dia ni dia punya sanak keturunan dia itu dia jaga, dia tidak berkahwin ataupun dia tidak berkahwin dengan orang lain. Baik, itu dipanggil kafirah kitabiyah. Kafirah kitabiyah ni maka sah ia kafirah kitabiyah. Orang kafir tadi mandi haid dan nifas. Nak cerita apa ni? Nak cerita walaupun dia kafir tetapi sah mandi dia, mandi wajib dia. Kenapa sah mandi wajib dia haid dan nifas? Mandi wajib kerana haid dan nifas supaya halal bagi suaminya, suami kafirah kitabiyah. Suami mana? Suami yang Islam, wati akan kafirah kitabiyah. Itu dia punya ilah dia. Kenapa sah ni dia panggil pengecualian yang dibenarkan oleh syarak. Hanya beberapa isu sahaja yang dibenarkan oleh syarak sah niat kerana darurah, kerana terpaksa untuk membolehkan suami dia wati, maka dia ini kena mandi dan sah kalau dia niat. Asalnya tak sah niat dia kerana dia kafir. Inilah dia panggil pengecualian. Pertamanya dia ada beberapa isu. Isu pertama, orang Islam iaitu orang lelaki Muslim sah berkahwin dengan kafirah kitabiyah. Di sebaliknya orang lelaki kafir tidak sah berkahwin dengan muslimah. Tak boleh. Di sebaliknya tak boleh. Dia hanya dibenarkan lelaki Islam sah berkahwin dengan perempuan kitabiyah, ataupun dia panggil kafirah kitabiyah, perempuan kafir ahli kitab. Sebaliknya tak boleh. Dia hanya laki je, laki belah Islam. Sebab apabila dapat anak, walaupun ibunya kafirah kitabiyah, maka anak itu dibangsakan kepada Islam. Sebab tu dibenarkan. Itu isu pertama. Jadi kalaulah lelaki itu Islam, dia nak berkahwin dengan perempuan tu pula ahli kitab, maka sah. Ini yang kita biasa mengaji dalam bab penyembelihan. Boleh kita makan penyembelihan ahli kitab, kafir ahli kitab, bukan kafir Kristian sekarang ni. Itu dia ubah dah. Okay, isu pertama. Isu kedua yang boleh yang sah niat walaupun dia kafir, iaitu isteri dia, di bawah ni dia sebut, di bawah ni kita sebut ringkas aja. Di bawah ni dia akan sebut, iaitu isterinya hamba. Lagi pula hamba tu kafirah kitabiyah. Hamba yang ahli kitab, isteri dia samalah situasinya, sama dengan isteri kafirah kitabiyah, cuma beza dia hamba saja. Dan yang ketiganya, dia ada tiga isu. Yang ketiganya yang dibenarkan niat ataupun sah niat ini, iaitu isterinya gila. Cuma bukan isterilah niatnya, ini suami. Begitu juga sama dengan situasi ketiga-tiga ni. Situasi ketiga-tiga ni ataupun kedua-dua ni, isteri kafirah kitabiyah dengan hamba yang ahli kitab ini, dia niat sah. Kenapa? Kerana darurah, kerana terpaksa untuk membolehkan suami dia wati. Apabila dia haid dan nifas, dia kena mandi wajib. Kalaulah dia enggan, maka suami dia tu boleh niat. Suami dia puasa, suami dia paksa, suami dia mandikan, dan suami dia dan dia niat untuk isteri dia. Ada cerita tu, gua ada cerita di tengah tu. Begitu juga orang gila. Orang gila ni dia tak sah niat lah. Dia bukan ahli, dia bukan panggil apa, ahli ibadat. Cuma kena suaminya niat. Suaminya niat bagi isterinya gila. Apabila isteri dia ni haid
ataupun isteri dia ni nifas, kering saja haid, kering saja nifas, maka haram suami dia wati. Haram suami dia jima sebelum mandi. Orang gila tu, isteri dia yang gila tu kena mandi dulu. Maka kalau mandi dia sendiri niat, tidak sah kerana dia gila. Tak termasuk ahli ibadat. Maka bagaimana cara dia? Cara dia suami yang kena tolong niat mengangkat hadas besar bagi isterinya. Isteri gila ni tak pasahlah nikah. Jangan kita ingat gila, lepas tu terpasah ke nikah? Tak pasahlah nikah. Lepas tu gila pun boleh, dia boleh wati gila pun. Lain yang tak boleh. Maksudnya lain tak boleh pakai lah dia, semaya apa semua tak boleh ambil kira dia. Yang boleh ambil kira, boleh buat kira dia satu tu je lah. Wati okey. Cuma payahnya lepas apabila dia haid, kena mandikan dulu baru boleh wati. Okey, habis 3 isu. Maka, okey, kita ulang sekali maka tu. Maka tu tafriq baik kata istisna. Maka sah ia mandi haid dan nifas supaya halal bagi suaminya yang Islam wati akan dia akan kafirah kitabiah, dan memada niatnya, yakni sah niatnya. Niat orang kafirah kitabiah tu, kalau dia nak niat sendiri sah, asalnya tak sah. Kenapa sah ni? Kerana membeza tujuan dia, membeza daripada pekerjaan beribadat dan adat. Kerana membeza, untuk membezakan antara kerja ibadat dengan adat. Ini kena niat lah. Kalau dia tak niat, mandi macam biasa lah. Niat dia ni dia ambil kira kerana pengecualian. Habis. Dan jika ni isu sekiranya isteri dia ni tak nak mandi sendiri, tak nak niat. Kalau dia nak mandi pun dia tak nak niat. Dia kata niat buat apanya, bukan cara dia, kat agama dia. Agama kita niat, agama dia tak niat. Macam mana nak buat? Dan jika enggan ni tak nak, ia kafirah kitabiah tu, isteri yang kafir itu tak nak tu, daripada mandinya, tak nak mandi, apa nak buat macam mana? Maka hendaklah, maka tu tafriq bagi kata enggan. Tu cara dia. Maka tu tafriq bagi enggan. Apabila dia kata tak nak, keluarlah hukum. Maka hendaklah suaminya yang Islam memandi akan dia akan kafirah kitabiah. Maka suami dia kena mandikan isteri dia, tak nak mandi. Pas mandi saja ke? Tak kena niat lah. Supaya apa? Kena mandi ni supaya halal wati akan dia akan isterinya yang kafirah kitabiah. Bukan mandi saja, maka hendaklah suaminya niat. Kena niat. Hendaklah di sini ni, jadi status niat tu dia panggil apa? Dia panggil wajib, bukan sunat niat. Untuk bagi sah kerana dia nak mandi wajib, kena wajiblah niat. Maka hendaklah suaminya niat, maka suaminya wajib niat. Macam mana cara niat? Sahaja aku mandi haid atau nifas bagi isteri aku, ataupun bagi ini perempuan, dia kena tolong niat. Ini dipanggil wakil niat. Asalnya tak boleh. Maksudnya tak boleh nak wakil niat, tapi isu pengecualian ni dibenarkan untuk isteri, suaminya tolong niat bagi isterinya. Tu. Okey, habis satu isu. Isu yang kedua. Isu kedua ni sama je. Isteri dia ni hamba kafirah. Dan seumpama suaminya itu, seumpama ni, dan sama hukumnya, sama situasinya, suaminya itu suami kafirah kitabiah tu,
Sayyid bagi amah. Sekiranya suami dia ni tuan bagi hamba. Amah tu hamba. Hamba apa? Hamba perempuan yang kafirah, yang kitabiyah. Kalau hamba perempuan yang tak kafir, tak apalah, tak jadi isu lah. Dia sendiri niat. Dia yang sendiri niat. Jadi kalau hamba perempuan kita panggil ammah. Kalau hamba lelaki panggil abdum lah. Okay. Sayyid tu tuan. Sayyid dengan makna tuan. Sayyidina Muhammad, tuan. Ini penghulu kita. Penghulu segala makhluk, Nabi kita. Kafirah kitabiyah. Kalau hamba biasa tak apa, dia niat sendiri. Hamba yang Islam. Kalau hamba tu Islam, kena dia sendiri niat. Tapi kalau hamba tu bukan kafirah kitabiyah, hamba kafir, tak boleh jima. Kita boleh beli hamba yang kafir. Hamba perempuan kafir, tapi bukan kafir kitabiyah, kafir biasa. Tak kisahlah Kristian ke, Buddha ke, Hindu ke, etis ke, tak ada agama. Boleh beli. Cuma tak boleh jima, tak boleh wati. Sebab dia kafir. Tapi kalau hamba itu kafirah kitabiyah, perempuan kitabiyah, maksudnya dia ni hamba perempuan kitabiyah, kita beli, maka kita boleh jima dia. Sama status dengan apa nama ni, perempuan kitabiyah, kita boleh akad nikah, sah untuk kita jadikan isteri. Begitu juga hamba, kalau dia kafirah kitabiyah, sah kita beli dia, dan juga sah kita wati. Itu hamba. Kalau kita jawi, ni kita jawi jugalah, cuma untuk guna sayyid. Setengah kita lain dia guna penghulu, samalah. Penghulu, tuan, sama. Kalau isteri yang kecil, isteri yang masih lagi kanak-kanak. Isteri belum balik. Isteri belum balik. Isteri belum balik. Ini kalaulah dia tak memayyiz, tak sah niat dia. Kalau dia tak memayyiz, tak sah niat dia. Cuma isu yang dibolehkan juga, wakil niat dia adalah tuan dia, ataupun dipanggil apa? Dipanggil wali dia. Wali dia, ataupun itu pada isu haji, nak ambil wuduk. Isu nak ambil wuduk, dia nak bawa dia pergi haji, nak buat umrah, kena ada wuduk. Dia ni tak memayyiz lagi, maka tak sah niat. Sebab syarat sah niat kena memayyiz. Maka isu wuduk, isu jima' tak lah. Jima' kena memayyiz. Jima' apabila dia memayyiz, boleh jima' lah. Lepas tu dia mandi sendirilah. Kalau tak memayyiz ni, dia ada khilaf jima'. Dia ada khilaf, tak ingat muktamad mana. Haram, kata haram. Ulama kata kalau belum memayyiz tu tak boleh jima'. Memayyiz baru boleh jima'. Ada juga qaul tapi tak ingat dhaif ke mana dhaif mana muktamad. Qaul kata tak memayyiz pun boleh jima'. Yang muktamadnya rasalah duk ingat-ingat, muktamad memang kena memayyiz. Sebab dia dah sah niat dia. Ya? Kita jima' juga sah, isteri dia bilang tak memayyiz. Kena mandi-mandi tu siapa yang dia? Dia tak boleh, tak sah niat. Tak sah yang kanak-kanak memayyiz, memang tak sah. Dia tak boleh niat. Tidak ada istisna, tidak ada pengecualian. Yang belum memayyiz, niat dia sah. Sebab haji pun wali dia niat, bukan dia niat sendiri. Contoh kita bawa anak kita umur 3 tahun ataupun umur 5 tahun, tak memayyiz lagi. Contohlah, kadang-kadang hari ni budak hari ni 5 tahun memayyiz dah. Cepat dia matan. Contohlah 5 tahun tak memayyiz, kita nak bawa. Bukan istisna dia yang kena niat dah. Kita wakil, maknanya wali tolong wudukkan dia dan niatkan dia. Okey, sayyid habis. Ini biasalah kita dah sayyid ni kita dah bahas dalam bab muamalat banyak dah.
dalam buat muamalat. Proses nak jadi hamba, daripada tawanan peran. Lepas tu jenis-jenis hamba, ada hamba mukatab, ada hamba mudabbar, ada hamba muba'ad, dan yang keempatnya hamba ummul wala. Itu 4 jenis hamba. Proses nak jadi hamba tu daripada salah satunya adalah daripada tawanan peran, orang kafir. Jadi apabila tawanan perang orang kafir ni, maka Islam beri tawaran kepada orang kafir, pertamanya nak beriman ataupun pilih nak jadi kafir zimmi. Kafir zimmi kena bayar lah, ataupun dia tak nak pilih kafir zimmi, tak nak pilih Islam. Yang ketiga, pilihan ketiga, kena jadi hamba. Itu saja pilihan. Dia kena pilih mana-mana satu, nak beriman ataupun dia tak nak pilih iman, dia kena pilih jadi kafir. Tapi kafir zimmi. Apa maksud kafir zimmi? Kafir zimmi ni, tanda zimmi ni mesti dia kena bayar, dia panggil akad per kepala, kena bayar per tahun. Bayar berapa? 1 dinar qaul yang pertama, qaul yang keduanya adalah 1/4. Dia panggil rubu' dinar, 1/4 dinar. Dalam kitab matlak dia sebut 1/4 dinar. Dalam kitab I'anah pun sebut 1/4 dinar. Tapi ada juga qaul yang mengatakan 1 dinar kena bayar. Bayar apa? Bayar jizyah. Cuma hari ni mudah bahasanya panggil cukai kepala lah. Bukan panggil cukai, panggil jizyah lah. Syarat dia orang kafir yang balik. Yang balik tu kena bayar. Tak balik tak bayar lagi. Contohlah, isi rumah dia ni yang balik ada 5. Anak-anak 3 orang tak bayar. 5 orang tu dia kena bayar. Balik. Bayar. Dan kena akad dengan qadi lah. Itu zimmi. Kalau dia tak nak pilih zimmi, tak nak bayar jizyah, tak nak pilih zimmi, tak nak ikut peraturan zimmi, sebab peraturan zimmi dia ada, maka dia pilihan yang ketiga menjadi hamba. Jadi hamba. Siapa yang nak akad hamba tu? Kena sultan juga. Bukan orang biasa yang jadikan hamba dia tu. Kena sultan jadi akad hamba. Jadi sultan ini akan akad semua tawanan peran ni, aku jadikan hamba. Okey, baru jadi hamba. Bukan kita mudah-mudah jadi hamba. Okey, habis Tengok yang kedua. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Dan syarat yang kedua, dan syarat yang keduanya bagi sah wuduk dan mandi itu mumayyiz. Syarat yang kedua daripada 12 syarat. Daripada 12 syarat sah mandi dan wuduk, apa dia? Syarat yang keduanya bagi sah wuduk dan mandi itu mumayyiz. Mumayyiz ni orang yang ada sifat tamyiz. Apa dia tamyiz ni? Iaitu orang ataupun kanak-kanak yang boleh membezakan, ataupun dipanggil mudahnya makna mumayyiz ini dia panggil apa? Dia panggil akal dia mencapai tahap kematangan. Tu. Cuma penilaian dia tu, penilaian dia itu berbeza mengikut ulama. Kita ingatlah beberapa penilaian yang ulama buat. Tapi dari sudut umumnya kata tamyiz ini dia merujuk kepada sifat. Sifat apa? Kanak-kanak yang mencapai umur ataupun usia yang matang. Itu dia panggil tamyiz. Apabila dia ada sifat tamyiz, matang. Cuma penilaian kematam itu dia ada beberapa penilaian yang dibuat oleh para ulama. Antaranya dinilai macam mana? Antaranya dinilai berdasarkan kanak-kanak tersebut boleh membezakan antara perkara buruk dan baik. Itu penilaian pertama. Yang kedua, penilaian keduanya berdasarkan boleh mengenal najis ataupun tidak. Ni dia tahu dah, ni najis, ni kotor.
Ni najis, dah ni kotor je. Dia tahu hingus ni kotor, darah ni najis, darah ni kena basuh, hingus ni kena basuh, tapi dia tahulah. Tu. Dan yang ketiga, penilaian ketiga berdasarkan tahap kematangan yang boleh ataupun pandai istinja sendiri. Maknanya basuh kecil sendiri, basuh berak sendiri. Tu penilaian yang ketiga. Dan ada ulama nilai juga, ada banyak perbezaan penilaian kalangan ulama. Jadi kita ambil mana-mana satu, okeylah. Dan ada ulama juga kata penilaian dibuat berdasarkan tahap panggil apa? Pandai makan sendiri. Bahasa kita panggil berdikari. Boleh maknanya survive diri sendiri, makan sendiri boleh, tak perlu suap dah. Dia pandai ambil sendiri, suap sendiri. Tak perlu kita holo kena suap 2 tahun ni, mak duk suap lagi, pok duk suap lagi 2 tahun. 3 tahun pun kadang-kadang makan menyuap lagi. 5 tahun tu dah berdikari, dah boleh makan, boleh ambil makanan sendiri, ni sendiri. Dah. Okey. Dan ada juga penilaian ulama kata, ulama sebut, cuma janganlah kitab ni. Nanti tak ingat kitab mana sebut. Kitab ni bukan bajuri, tak ingat kitab mana. Ada ulama kata penilaian dibuat berdasarkan pengetahuan budak tu tahu anggota dia. Maksud anggota dia kiri kanan. Kalau kita kata mana kanan, dia angkat kiri, tak ketahuan lagi. Kita kata mana kanan, dia angkat kiri. Tu tak mahir atau tahap kematangannya belum matang. Dia tak boleh ingat lagi, dia tak boleh cam lagi mana kanan mana kiri. Sebab tu orang tua-tua dulu, dia antara benda-benda basic yang dia ajar anak dia, kanan kiri, kanan kiri. Ambil dengan tangan kanan, jangan ambil tangan kiri. Basuh berak ni tangan kiri, basuh makan tangan kanan, dia ajar. Sebenarnya itu ada kaitan dengan syariat kita. Memang ada dalam kitab ulama, orang panggil penilaian ulama buat untuk menghukumkan budak itu mumayyiz ataupun tidak. Salah satu indikatornya ialah berdasarkan kepada pengetahuan budak tu, dia boleh tahu ataupun tidak mana kanan dan mana kiri. Itu beberapa penilaian yang dibuat oleh para ulama untuk menilai seseorang kanak-kanak itu mencapai usia yang matang. Bahasa kita dia panggil matam lah. Kalau bahasa kita dia panggil tamyiz. Okey, settle. Qaul yang muktamad dia ada dua. Dia ada perbezaan pendapat. Okey, qaul muktamad dia tak kira usia. Tak kira umur 7, 8 tak. Qaul muktamad dia berdasarkan penilaian yang kita buat, penilaian sebenar yang kita buat berdasarkan indikator tadi, penilaian tadi. Kalau kita nilai anak kita umur 5 tahun, tapi kita nilai dia mahir dah. Basuh berak sendiri boleh, makan sendiri boleh, pakai seluar apa sendiri boleh. Walaupun kita mandikan kadang-kadang kena suruh mandi lah budak umur 5 tahun. Cumanya basuh kecil dah pandai dah. Basuh berak dah pandai dah. Makan sendiri pun dah pandai. Tahu dah najis tak najis semua tahu. Maka dia dah mumayyiz umur 5 tahun. Itu qaul yang muktamad. Tapi qaul dhaif, pendapat yang lemah mengatakan dia kira usia. Dia kena 7 tahun dulu. 7 tahun nilai. Kalau umur 6 tahun walaupun dia mahir, belum. Itu qaul dhaif. Biasanya kita pakai qaul yang muktamad lah. Qaul dhaif umur 7 tahun. Habis. Maka ni tafriq bagi kata syarat yang kedua ni kena mumayyiz. Lahirlah hukum. Maka tiada sah kanak-kanak yang belum mumayyiz. Sebab tu dia punya fasa kita, tempoh kita, tempoh manusia ni bermula dengan kanak-kanak. Kanak-kanak tu pula ada dua. Kanak-kanak mumayyiz, kanak-kanak belum mumayyiz. Satu belum mumayyiz, naik yang kedua mumayyiz. Yang ketiga, fasa yang ketiga baligh. Fasa yang ketiga baligh. Habislah baligh tu. Maka tiada sah kanak-kanak yang belum mumayyiz dan orang yang gila. Ni dua ni, belum mumayyiz dan orang gila ni mengambil wuduk dan mandi dengan sendirinya. Tak sah. Kenapa dia tak sah? Kerana tidak ada sifat tamyiz. Kanak-kanak belum mumayyiz, tak matam lagi. Dan orang gila juga sama. Dia tak boleh membezakan akal dia
kerana dia gila, tidak ada sifat tamyiz. Melainkan tak sah dia ambil wuduk sendiri, walaupun cantik kita ajar dia, jadi dia ambil wuduk ni, jadi kita tengok dia ambil wuduk jadi, tapi niat tak sah. Kenapa? Kerana belum mumayyiz. Begitu juga orang gila. Orang gila semayang cantik macam mana sebab dia gila, bukan gila semayang. Gila semayang memang okey. Ni memang dia gila betul. Kalau gila semayang cantik lah. Kejap-kejap solat gila. Gila betul ni kena setengah orang, oleh kerana dia ni memang daripada kecil sampai ke tua memang dia hidup dengan solat. Apabila dia gila pun tak wuduk dia ambil cantik, solat dia cantik, tapi tidak dikira, tidak sah. Biasanya orang lagu tu ni dia gila keturunan lah. Dia keturunan ni dia cerdik. Cuma apabila gila keturunan tak dapat dielakkan. Tiap-tiap kali 2-3 bulan sekali dia datang gila dia juga. Datang gila dia ni dia solat macam biasa juga. Tak sah kerana niat dia, kerana tidak sah niat. Melainkan hendaklah walinya, waliul ma lah. Hendaklah walinya, waliul ma, mengambil wuduk baginya, bagi kanak-kanak dan orang gila. Serta bukan dia ambil wuduk saja, serta wali niat mengambil wuduk baginya, bagi kanak-kanak dan orang gila. Dia kena niat lah. Jadi inilah wali yang tolong niat. Dia panggil wali yang wakil niat, kepada wakil niat bagi apa? Bagi anak dia ataupun bagi orang yang gila, atau isteri dia, isteri yang gila, maka dialah yang tolong niat. Serta wali niat mengambil wuduk baginya. Kerana apa? Kerana hendak bawa tawaf haji ataupun umrah. Anak yang belum balik ni, isu mana yang nak wudukkan dia ni? Iaitu hendak bawa tawaf haji atau umrah. Maka sahlah wuduknya, wuduk orang, wuduk kanak-kanak yang belum mumayyiz, dan juga wuduk orang gila. Dan orang yang gila hendaklah halilnya mandi. Halil ni orang yang halal wati. Siapa dia? Iaitu suami dengan tuan dia. Tu halil. Halil ni orang yang halal wati. Siapa orang yang halal wati ni? Suami dia. Kalaulah dia, isteri dia gila, suami dia lah yang tolong niat. Ataupun sayyid, tuan dia. Tuan dia ada hamba gila. Maka hamba gila ni kalau dia haid, nifas, kena mandikan dulu baru boleh jima'. Hendaklah halilnya mandi akan dia, akan orang gila. Serta niatnya sahaja aku mandi haid atau nifas perempuan ini. Kena niatlah. Sahaja aku mandi haid atau nifas perempuan ini, yang ini bagi perempuan ini supaya halal watinya. Tu cara niat dia. Dan ketiganya, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, dan ketiganya daripada 12 syarat sah mandi. Ini umum, dia panggil syarat sah. Yang ketiga ni sama, setiap ibadat ada. Wuduk ada, syarat sah sembahyang pun ada, syarat sah mandi ada, sama. Apa dia? Tahu akan kaifiyah. Tahu akan kaifiyah wuduk dan mandi. Dia kena tahu kaifiyah. Kaifiyah ni apa? Tata cara mengambil wuduk dan tata cara melakukan mandi. Syarat ni lah yang menyebabkan tak sah orang tak mengaji. Kenapa? Tahu. Tahu ni melalui jalan mencari ilmu. Bukan tahu tiba-tiba, bukan tahu secara kebetulan. Kebetulan orang tak panggil tahu. Kebetulan dia buat. Ustaz, yang halil tadi itu pada masalah tawaf kan? Halil tadi, kalau dalam masalah wuduk, halil tadi bukan masalah tawaf.
Dan orang yang gila tu hendaklah halil mandi. Okey, halil tu orang yang halal wati, iaitu suami atau sayyid. Nisbah kepada apa tu? Nisbah kepada suami, isterinya gila. Tu halil tu. Halil lah kena niat. Kalau orang tawaf, dia isu pertama tadi anak yang belum mumayyiz. Kalau anak belum mumayyiz, kena wali dia. Wali dia yang tolong niatkan dia. Siapa wali dia? Bapa ke atas. Kalaulah mak dia nak tolong merudukkan, bapa dia lah izinkan. Itu dia panggil wali ni, maksud dia waliyul mal. Halil di sini nisbah kepada suami, isteri gila. Kalau nisbah kepada sayyid, siapa dia? Ammah dia gila, iaitu hamba perempuan gila. Autism ni kita nak kena nilai melalui, orang panggil sama je cara nilai dia. Autism ni sama dengan cara nilai orang panggil bodoh. Kan kita nak tahu dia ni sapih tu, kita penilaian sapih. Bodoh ni bodoh yang betul lah, bukan bodoh yang kita belajar muamalat tu. Bodoh ada dua. Ni bodoh betul. Maksud kita kena nilai akal dia. Okey, orang bodoh. Yang kedua, autism ni sama. Yang ketiganya ialah baik orang bodoh. Yang kedua dulu. Kedua apa? Kedua ialah nyayuk. Sama. Penilaian dia sama. Yang ketiganya autism ataupun seangkatan dengan dia lah, macam sindrom Down, autism, yang spesies tu lah. Spesies yang lembab, dia panggil lembam. Okey. Jadi cara penilaian dia dikira ingatan dia. Kira macam mana? Dikira dia boleh tahu tak? Maksud dia boleh ingat tak? Cara penilaian dia. Dia lain dengan muamalah. Muamalah penilaian dia nilai harta. Tahu juga, tapi tahu harta. Tahu nilai harta. Orang panggil tahu beza di antara nilai harta. RM1, RM2 dia tahu beza. Walaupun mengira tak boleh. Tetap dikira dia ini bukan sapih dalam muamalah. Tetap dia boleh berjual beli. Sebab dia tahu nilai. Walaupun dia tak ingat 1 sampai 10. Itu muamalah. Tapi dalam ibadat, dia kira ingatan dia. Ingatan macam mana? Dia boleh ingat tak? Ulama kata dikira penilaian dia berdasarkan ingatan rakaat solat. Walaupun dia tak ingat Fatihah, tak apa, wajib dia solat. Dikira dia ini orang yang wajib sembahyang. Walaupun dia tak ingat Fatihah. Ingatan dia tak kuat. Fatihah tak ingat. Tapi wajib ke tidak dia, kalau dia boleh ingat rukun, maksud rukun ni rakaat ke berapa dia tak bertukar, tetap dia wajib. Tak boleh ingat, kena letak Quran depan. Dan tak ingat Fatihah, tapi rakaat dia ingat, wajib sembahyang. Dia tidak dikira lagi orang yang tak wajib sembahyang. Samalah pengukuran dia, autism, sindrom Down, apa lagi, peranyayuk, dan juga sapih bodoh. Tu kita nak tahu dia ni bodoh ni, anak saya ni tak OKU. Wajib tak solat? Wajib tak nak kena ajar dia ibadat, akidah, tasawuf, akhlak tu? Wajib tak ajar? Jawab dia wajib. Soal dia faham tu kadar dia lah. Kadar dia lah, dia faham. Sama hukum bagi yang nak melakukan solat bukan solat. Gimana? Solat yang kedua. Anak-anak yang mayis, Yang nak melakukan solat, wali dia kena ambil wudu. Ya, wudu. Dah. Dia kalau solat, dia syarat sah, orang panggil syarat sah niat. Sebab tu solat, orang panggil apa? Bila kanak-kanak ni dikira solat dia, iaitu mumayyiz. Mumayyiz baru dikira solat dia. Kalau tak mumayyiz, tak sah solat. Kenapa tak sah solat? Sebab tidak sah niat dia. Syarat sah niat ni, pertamanya Islam, yang keduanya mumayyiz. Mumayyiz baru sah niat. Nak niat wudu, nak niat solat, baru sah. Jadi kalaulah dia ni dah mumayyiz, wudu dia sah, solat dia sah. Tu niat lah.
Dan tengok pula yang ketiga, tata cara. Tengok tata cara dia ambil wuduk cantik, niat dia sah, tata cara cantik, maknanya wuduk dia cantik. Dan kita tengok solat, niat dia cantik, tata cara solat cantik, sah solat dia. Umur berapa? Baru 7 tahun. 7 tahun dah mumayyiz. 7 tahun. Sah tak solat dia? Sah. Balik tak? Belum. Ini isu yang dibincang oleh fuqaha. Sah solat dia, tapi dia tak ada pahala lagi, tak ada dosa lagi kerana dia tak balik. Adakah sah husulus solah ataupun sah husulus sawab? Sah ni kan ada dua. Pertama, sah yang jadi pahala. Yang kedua, sah yang jadi solat, pahala tidak ada. Allah tak beri pahala pada dia. Kenapa? Kerana ada isu-isu yang dia melanggar etika, menyebabkan pahala diburn. Macam itu. Ada sah husulu sawab, jadi pahala. Dia jaga. Jawab dia kanak-kanak ni, kalaulah dia buat betul, dia tak langgar etika-etika yang tak dapat pahala, jawab dia sah yang hasil pahala. Cuma fuqaha kata pahala itu dia tidak ada akaun lagi, dia akan pergi kepada wali dia. Dia akan pergi kepada wali dia dan orang yang suruh dia. Contohnya wali dia pun dapat, orang suruh dia pun dapat, guru dia pun dapat, wali dia pun dapat. Tuntum. Sebab tu Islam antara ulama bincang antara keadilan Allah Ta'ala, kenapa dia perintah wajib kepada wali 7 tahun kena ajar anak dia. Anak tak wajib lagi, tapi wajib kata siapa? Wajib kata wali. Mumayyiz saja wajib ajar akidah, wajib ajar fiqh, wajib ajar akhlak. Umur 7 tahun. Wajib siapa? Wajib wali. Kalau wali tak ajar, haram kata wali. Maka antara keadilan Allah balah, apabila anak ni wali pun dapat pahala ajar, pahala menyuruh, dan anak ni dia buat, dia dapat pahala itu pergi kepada wali. Tu. Baik, ketiga, tahu ni melalui proses belajar. Kebetulan tidak dinamakan tahu. Kadang-kadang ada orang buat kebetulan, maksudnya cantik, kita tengok dia rokok cantik, sujud cantik, i'tidal cantik, takbiratul ihram pun Allahu Akbar. Tanya dia belajar mana Allahu Akbar cantik ni? Tak belajar mana pun ustaz. Lepas tu jadi tiru-tiru macam tu ya. Maka tiru wasi tidak diiktiraf dalam sistem agama kita. Dia nak apa? Dia nak melalui proses belajar. Tu dia panggil tahu tu. Tahu tu melalui kasbi, melalui usaha belajar, cari guru. Sebab tu wajib belajar ni. Orang hari ni tak ada kesedaran langsung bab belajar ni. Sebab tu kena tolong sangat-sangat, tolong sebarkan. Orang panggil apa? Tentang kewajipan belajar ilmu asas fardu ain. Kan orang memang tak ada kesedaran. Bukan nak salah kat dia juga, dia tak ada kesedaran. Dia tak tahu pun apa yang wajib dia tahu. Kan dia tahu tu, isu yang kedua dia tak nak buat tu. Ni dia tak nak buat ni sebab dia tak tahu. Lepas tu balik kerja duduk depan TV je. Sebab dia tak tahu pun apa tanggungjawab dia. Ada yang tahu tu okey lah, balik kerja letih-letih pun bawa kilik kitab lagi. Sebab apa? Dia tahu tanggungjawab dia. Tapi ramai majoritinya kita tak tahu apa yang wajib ke atas kita. Dia nampaknya apa? Dia nampaknya belajar ni sekolah rendah saja. Naik sekolah menengah dah belajar dah. Masuk universiti belajar lagi. Takkan keluar-keluar tu bekerja pun nak belajar lagi. Dia tak tahu. Belajar sehingga tahu. Dah tahu dah, habislah fardu ain. Cuma tambahlah fardu kifayah. Tambah juga. Sebab tu ulama sampai mati dia mengaji walaupun dia dah tahu. Sebab nak dapat pahala fardu kifayah. Baik, tahu akan kaifiyah. Jadi belajar sehingga tahu. Tu. Akan kaifiyah, akan tata cara wuduk dan mandi. Nak kena tahu wuduk ni, tata cara ambil wuduk ni ada berapa, fardu wuduk ada berapa, syarat sah wuduk ada berapa. Tu tata cara dia. Tata cara mandi pula, fardu mandi ada berapa, syarat sah mandi ada berapa. Tu dia panggil tata cara. Samalah dengan solat. Sebab tu solat sama, orang yang semayang kebetulan jadi juga di-reject, tidak diterima amalan sembahyang dia. Ni berat. Dan keempat, habis keempat kelima ni isu lain.
Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, dan keempat daripada 12 syarat sah mandi dan wuduk dengan menggunakan air yang mutlak. Akan datang kita belajar air mutlak. Tak masuk lagi tajuk. Tak masuk lagi. Ke depan tu masuk air mutlak. Dengan menggunakan air yang mutlak. Maksud air apa mutlak ni? Semata-mata air yang tidak dinisbahkan dengan nisbah yang lain. Itu dia panggil air mutlak. Akan datang kita belajarlah pembahagian air di dalam sistem syariat Nabi kita. Kategori air. Air mutlak ni nama. Jangan bertukar pula. Kita akan belajar detail. Kita belajar detail ni, kita belajar kategori air. Kita biasa ni terus dengan nama. Ni nama. Kita kena air dulu baru kena nama. Kita kena kategori air yang pertama. Yang kedua, contoh air. Contoh air. Okey. Kita view dulu sebelum masuk tajuk. Kategori air yang pertama ni, kategori air yang pertama ni apa dia? Kategori air yang pertama, air yang mempunyai dua kekuatan, dua keistimewaan. Sebab tu dia ranking pertama. Dia martabat dalam agama, dia ikut martabat. Kategori ni maksud martabat. Ada dua keistimewaan, duduk martabat pertama. Tarik satu, martabat kedua. Tarik kedua-dua, martabat ketiga. Tu dia ada 3 martabat semua air. Jadi kategori air yang pertama, air yang suci pada dirinya dan boleh menyucikan yang lain. Kategori air ni nama dia orang panggil apa air ni? Nama dia lah air mutlak. Contoh yang 7 tu. Contoh air mutlak apa dia? Contoh air mutlak ialah air yang keluar daripada 2 sumber utama, daripada bumi dan daripada langit. Kalau daripada bumi, daripada langit, orang panggil air hujan, orang panggil air embun, orang panggil air salji, air mata air. Kalau daripada bumi, orang panggil air sungai, air laut, air perigi, air paip dan air mata air daripada bawah. Itu 7, itu 8. Itu contoh. Tu kena ikut struktur dia. Struktur dia. Pertama kategori, yang kedua nama air, yang ketiga contoh. Kalau nak detail lagi, yang keempat sumber. Kenapa ulama tekankan sumber? Mudah untuk orang tanya. Kalau orang tanya air daripada pokok kayu, adakah nama air? Bukan nama air. Kenapa? Dia tidak ada sumber. Mudah je nak ingat. Kalau air ini hanya 2 sumber saja, daripada bumi, daripada langit. 2 sumber ini ranking pertama air mutlak. Itu dia punya struktur dia. Kalau kita belajar by struktur, memang akan mudah faham. Orang kona kok mana pun kita tengok struktur dia, kita akan boleh jawab. Begitu juga kita akan belajar ranking kedua. Nama orang panggil apa? Kategori, nama dia, contoh dia. Sama itulah dia. Kategori air kena tahu. Air ni ialah air yang suci pada dirinya, menyucikan yang lain. Nama dia ialah air mutlak. Contoh dia air telaga. Jangan kita bilang kategori pertama air mutlak. Contoh air mutlak, barulah dia bagi contoh. Air telaga, air laut. Itu contoh air mutlak. Air mutlak ni ialah semata-mata air. Itu makna. Makna air mutlak ni air semata-mata air yang tidak dinisbahkan kepada nisbah yang lain. Maksudnya nisbah secara kekal. Ada juga nisbah, tapi itu nisbah yang tak terkekal. Macam air laut kan nisbah tu laut. Air sungai kan nisbah tu sungai. Itu nisbah yang tidak diambil kira. Itu panggil nisbah sementara. Nisbah orang panggil qaid yang munfat, bukan qaid lazim. Itu dipanggil air semata-mata air. Tak qaid pun tak apa, tak nisbah pun tak apa, semata-mata air, bebas, tidak terikat dengan mana-mana ikatan, mana-mana nisbah yang kekal. Walaupun ada nisbah, tapi nisbah sementara. Contoh air telaga, nisbah sementara je. Cuba ambil air tu naik atas rumah kita, kawan kita datang rumah minta air, dia sebut air je. Itu dipanggil air mutlak. Disebut air je, dia tidak nisbah, tidak ada qaid. Air teh, air kopi, tak sebut pun. Teh tarik, tak sebut. Kalau dia kata teh tarik, itu dia panggil nisbah kekal. Ini tak dia kata air. Dia kata dahaga air lah, tak ada air. Mesti kita ambil air
mineral, air masak kita panggil. Tu dia panggil semata-mata air yang tidak diqaidkan, yang tidak dinisbahkan dengan nisbah yang kekal. Macam sunat mutlak. Kenapa dipanggil sunat mutlak? Usalli sunnatal mutlak raka'ataini. Kerana sembahyang yang tidak dinisbah, diqaidkan dengan sebab dan dengan waktu. Buat dia bukan kerana waktu dia, buat dia bukan kerana sebab, saja-saja kerana ingat pada Allah Ta'ala buat. Itu dia panggil sunat mutlak. Habis, kena air mutlak. Tak boleh air mustakmal, tak boleh air mutaghayyir, tak boleh. Dan tak boleh juga bukan air liquid, yang panggil cairan. Kita pergi atas bukit, potong akar yang besar tu, mengalirlah air. Tak ada air, kita ambil guna buat apa? Minum boleh, tapi guna ambil wuduk tak dibenarkan. Kenapa? Kerana dia bukan air. Walaupun memang air, kajian dibawa dalam makmal, ujian klinikal, memang keluar result ada kandungan hidrogen, ada kandungan air. Tapi itu orang panggil tidak dinamakan air menurut terma syarak, walaupun memanglah kandungan air, kerana akar kayu ni dia proses dia daripada sumber tanah. Cuma bahasa syarak tidak memanggil air. Tu tak panggil air, dia panggil liquid, panggil cairan. Itu kena pandai jawab lah. Dia kok mana pun kalau kita tak pandai jawab, tak tolong buka minda dia menurut perspektif Islam, dia kata ini air. Dia suruh kita bawa air akar kayu tu, dia suruh kita buat uji kaji makmal. Mampu kita. Koyak dia tak beritahu dia tak payah uji kaji makmal. Memang aku tahu air, cuma syarat tak panggil air. Itu je. Tu. Saya dulu ni yang saya tahu ni, yang dapat idea ni belajar mengajar di UUM, mengajar kuliah Zuhur. Adalah engineer tu mengajar di fakulti, bukan fakulti apa tu, Allahumma salli Muhammad, dia bukan fakulti lah, mengajar di HEP. Jadi gen yang panggil tu gen juruterus lah. Dia kata, Ustaz, memang ada air, memang kalau bawa di makmal memang ada air, kenapa tak panggil air tu? Oh, bertekak dengan buat dia. Kata memang air, cuma pada syarak tak dinamakan air. Menurut bahasa Islam dia tak dinamakan air. Sebab dia tak ada sumber. Tidak ada sumber dia. Dia kata bukan akar kayu tu bersumber ke tanah. Memanglah itu akar kayu. Kan akar tu dia proses fotosintesis ke dia perlukan air. Dia perlukan cahaya matahari, tak ada cerita itu je. Cerita itu memanglah. Tu dia kena guna akar tu. Betul, tak salah kat dia. Kita pun kalau masa kita belajar dulu memang kita guna sains juga. Cuma Islam ini dia ada orang panggil branding dia. Dia ada brand dia. Yang ni tak boleh brand air, tak boleh. Kerana dia tidak ada sumber. Sumber yang maksud sumber itu sumber direct, bukan indirect. Kalau sumber direct boleh. Memang dia direct daripada bumi. Habis. Dan kelima last sekali, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Kita baca 5 je bulan ni. Ketahui, dan kelimanya daripada 12 syarat sah, ketahui, yang yakin lah, atau zon, yakin atau zon, air itu mutlak. Kena yakin ataupun zon, air itu mutlak baru sah. Tapi zom ni, yakin atau zom ni isu mana? Dia bukan semua, ada isu dia lah. Ini pada masalah kesamaran, pada masalah ataupun pada isu kesamaran dua bejana air, dua bekas air. Kalau tak jadi isu kesamaran, tak ada masalah apa lah, guna je lah. Kesamaran dua bejana air. Kalau ada dua bejana, kita orang panggil berlakunya kesamaran antara dua tu, yang mana air mutlak, yang mana air najis, yang mana air mustakmal ataupun yang mana air mutlak. Isu dia macam mana? Nak jadi kesamaran ni dua bejana ni dia yakin. Bukan dia tak yakin tak ada masalah apa pun, guna je lah. Dia yakin satu bejana tu masuk najis ataupun masuk air mustakmal. Dia yakin dua ni memang dia nampak satu daripada dua bejana ni
masuk terpencik najis ataupun terpencik air mustakmal. Cuma ketika dia nak guna tak confirm. Dua tu mana salah satu. Salah satu daripada dua yang mana yang masuk najis, yang memang dia tengok masuk najis. Cuma selepas apabila dia nak guna je, baldi hampir sama, tak perasan dah. Mana masuk najis tadi? Tak confirm dah yang mana. Itu dia panggil berlaku kesamaran. Apabila berlaku kesamaran lagu tu apa yang dia perlu buat? Tengok. Okey, satu bejana air mutlak dan satu bejana air najis. Dia yakin, dia tengok satu air bejana air mutlak tu dan satu lagi bejana air najis ataupun air mustakmal. Masuk, maka jadi kesamaran atasnya. Apabila jadi kesamaran, maka hendaklah ia seseorang itu ijtihad. Ijtihad ni apa dia? Cari ataupun berusaha, mencari, berusaha dengan ilmu yang ada pada dia, dengan pengalaman yang ada pada dia, untuk mencari orang panggil dalil ataupun bukti yang mana salah satu daripada dua bejana tu yang kuat sangkaan hati dia masuk najis. Dia kena ijtihad. Tak boleh agak-agak, tak boleh. Ijtihadlah dengan apa yang dia boleh, dengan apa yang pengalaman dia ada, ataupun dengan apa dengan yang dia tahu. Nak boleh membezakan antara satu air yang najis, satu lagi air yang tak najis. Maka mengambil ia akan air bejana yang ia zon. Tu ijtihad tu syarat dia kena ada zon ni, syarat dia kena ada usaha. Dia panggil ada ijtihad, barulah dia panggil zon, barulah panggil kuat sangka hati dia. Kalaulah agak-agak saja, maka 50-50 lah. Kena ada benda yang dia berpegang, baru dipanggil kuat sangka. Kata belah ni najis, ataupun air ni bejana ni najis. Adapun air yang bukan kesamaran dua bejana, maka tidak disyaratkan mengetahui air itu mutlak ataupun bukan mutlak. Seperti ia syak air ini mutlakkah atau bukan mutlak, dan seperti ia syak air ini mutlakkah atau mutanajiskah, maka harus dan sah ia mengangkat hadas dengan air yang syak itu. Kerana apa? Kerana asal air itu mutlak. Ini kita dah faham selalu sebut bab isu syak ni kembali pada asal. Jadi asal tu air dianya air dia mutlak. Cuma kita datang syak. Kaedah dia tiada hilang asal melainkan dengan yakin. Intaha iqna, wallahu a'lam. InsyaAllah kita akan sambung bulan depan. Dan keenamnya, tiada ada suatu yang tertegah sampai air kepada anggota wuduk dan mandi seperti sisik ikan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.